Sebenarnya bila kita nak merasakan kita ini bahagia, bahagia tu sebenarnya dalam hati kita. Apabila dalam hati kita ada 3 cinta, iaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kemudian cinta kepada Al-Quran. Itulah sumber bahagia kita yang sebenar. Ada orang cari bahagia pada seorang suami sekian-sekian, cari bahagia pada seorang isteri sekian-sekian, pada seorang anak. Akhirnya tidak habis diuji-uji daripada sumber-sumber bahagia yang sementara ni. Sedangkan apabila kita bahagia dengan apa yang Allah takdirkan, walaupun ia menyedihkan, lalu Allah akan berikan kegembiraan kepada kita. Dan apabila dalam hati kita ada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi janji, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Dalam hati kita ada rasa cinta kepada Rasulullah, maka kita akan bersama dengan Rasulullah di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan sekiranya dalam hati kita ada cinta Al-Quran, Masya Allah, kamu suka tak hafal Al-Quran? Pernah tak rasa letih hafal Al-Quran? Jawab jujur. Pernah tak rasa letih, rasa penat? Ustazah bersama di Negeri Sembilan Tahfiz Darul Ulum, ada anak-anak di sana kadang-kadang luah perasaan pada Ustazah. Dia kata, Ustazah, adakah saya ni teruk bila saya ada perasaan? Saya rasa kadang-kadang jemu nak hafaz Al-Quran. Kadang-kadang rasa letih, rasa macam tak nak tengok Al-Quran satu hari. Kadang-kadang tak nak fikir pasal Al-Quran. Satu peringkat dia mengalami situasi begitu. Contoh ibu-ibu sekalian, kalaulah saya ataupun tempat ini menawarkan pada ibu-ibu untuk hafaz Al-Quran, makcik-makcik pagi-pagi baca 2 jam atau 3 jam, baca. Lepas zuhur sambung lagi baca 2 jam. Lepas tu rehat maghrib, sebelum tidur baca lagi sejam. Bangun awal sebelum subuh untuk hafal Quran lagi. Agak-agak berapa hari makcik-makcik boleh bertahan? Mungkin masuk hari ketiga, Ustaz, cucu saya tak berapa sihat. Padahal sesama je. Cari alasan apa untuk keluar? Sebab apa? Hafaz Al-Quran, ia bukan sesuatu yang ringan, ia sangat berat. Tetapi kamu dipilih oleh Allah melalui ibu bapa kamu, dan keputusan yang terbesar bagi seorang ibu bapa apabila dia berniat untuk mewakafkan anak dia menjadi ahli Al-Quran. Ini merupakan ahli keluarga Allah di dunia. Dan keputusan terbesar seorang tua, minta maaf ya, seorang wanita ataupun lelaki yang telah berusia apabila memutuskan dirinya untuk hafaz Al-Quran. Bukan hafal 30 juzuk, sekurangnya surah Al-Mulk, sekurangnya Yasin. Putuskan diri, ya Allah, aku nak hafal Al-Quran. Sebab di sana kita akan termasuk di kalangan li ashabi. Nabi kata, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Ia akan mendatangi kamu di padang mahsyar kelak, hari kiamat kelak, pemberi syafaat kepada ashabi. Ashabi ni teman kepada Al-Quran. Bukan yang baca 2 muka surat sehari, bukan baca 5 muka surat sehari, tetapi dia mampu tuntukkan sebahagian besar dalam hariannya dengan Al-Quran. Subhanallah. Maka di sini, anak-anak di sini, Masya Allah, mereka telah mewakafkan diri mereka. Kalau umur sebaya ini ada anak-anak remaja, bila berada di rumah main game, tengok TV, main petang-petang, main bola dan sebagainya. Tetapi kamu mewakafkan diri kamu untuk hafaz Al-Quran, dan kita tak mampu untuk berada seperti mana anak-anak ini. Tapi yang mampu kita buat adalah infak, sedekah. Bila kita infak ataupun sedekah ke tempat yang seumpama ini, ketika berada di rumah mungkin kita sedang rehat, tapi anak ini hafaz Al-Quran, pahala mengalir kepada kita. Mungkin di rumah kita sedang masak-masak, tetapi mereka hafaz Al-Quran, asbab kita ada infak di sini, maka pahala itu mengalir kepada kita. Sebab itu saya sebut sekali lagi, mungkin yang di online ini nak cari mana tempat ni, namanya Kidaf. Wallahu alam, kalau keluar cari search Kidaf tu akan keluar lah kot. Jadi bila cari tu mungkin ada pihak yang melihat ni, dia ada niat seperti ni. Telefon Kidaf, Ustaz,
bil elektrik kidaf saya nak tanggung setiap bulan. Contoh je ya. Kau ada orang kaya jutawan ke? Ustaz, kalau bil air bagi kat saya. Ustaz, kalau beras saya nak tanggung untuk semua anak-anak tu. Ustaz, kalau bak ayam berapa ekor sebulan saya semua nak bayar. Contoh. Sebab kadang-kadang kita tak terfikir kaedah nak memberi secara tetap. Bila kita kata memberi secara tetap, subhanallah, kalaulah kidaf ini kekal hingga hari kiamat, maka selama itulah pahala mengalir untuknya. Masya Allah, subhanallah. Kita ambil bahagian masing-masing. Anak-anak ini ambil bahagian dia, kita ambil bahagian yang mana. Jangan sampai kita tidak ada bahagian menjadi ahli Al-Quran. Kita tak boleh duduk di tempat ini, kita tak boleh mengajarkan Al-Quran. Nabi sebut khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang paling baik di kalangan kamu orang yang belajar tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengajarkannya. Kadang-kadang kita tak mampu untuk dua-dua, tapi kita mampu menjadi orang yang mencintai dua golongan ini. Mencintai, menyantuni dua golongan ini, yang belajar Al-Quran dan guru-guru mereka yang mengajarkan Al-Quran. Kita menjadi orang ketiga yang menyantuni, menyayangi dan membiayai mereka. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah.